Soalan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kerajaan memberi jaminan akan membantu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia atau SUHAKAM untuk mempromosi hak asasi manusia di negara ini yang selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Acuan Malaysia demi kesejahteraan rakyat. Jurusurah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam satu kenyataan susulan pertemuan beliau dengan pihak SUHAKAM berkata, kerajaan juga sedia bekerjasama dengan pihak SUHAKAM dalam menangani sebarang pelanggaran hak asasi manusia di Malaysia. Mengenai pertemuan beliau dengan SUHAKAM baru-baru ini, jelas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, ia bagi membincangkan hal ihwal Suruhanjaya berkenaan, perancangan laporan tahunan SUHAKAM, cadangan pinaan Akta SUHAKAM 1999, Akta 597 dan perkembangan terkini mengenai Pelan Tindakan Nasional mengenai penjagaan dan hak asasi manusia dan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan. 3 balai bomba dan penyelamat BBP baharu di Sarawak masing-masing di Lutong, Miri, Kidurong, Bintulu dan Asajaya, Samarahan yang sudah siap dibina dijangka diserahkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat menjelang bulan Februari ini. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman, seramai 24 anggota akan ditempatkan di setiap BBP baharu berkenaan selain diperkuatkan dengan kehadiran anggota bomba bantuan. Bercakap pada sidang media selepas majlis penyampaian sijil penghargaan Hero Bomba kepada 7 penerima di Kuching, Sarawak, Datuk Khairuddin turut berkata 3 BBP baru itu akan menjadikan jumlah BBP di Sarawak kepada 38 buah kerana balai sedia ada di Asajaya merupakan balai sementara. Akhir sekali, seramai 3,345 graduan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA akan menerima ijazah dan diploma masing-masing dalam majlis convocation secara bersemuka bermula pada Ahad ini. UNIZA dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa majlis convocation melibatkan graduan sesi 2020 itu akan berlangsung selama 5 hari dengan sebanyak 10 sidang di Dewan Al-Muktafi Bilasyah kampus berkenaan. Menurut UNIZA lagi, penganjuran majlis secara bersemuka itu adalah mengikut prosedur operasi Senat Pelan Pemulihan Negara PPN yang ditetapkan pihak kerajaan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal kudara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 24 Januari 2014, Karnival Rasul in My Heart dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zaid bin Hamidi, Menteri Dalam Negeri di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Pada majlis berkenaan, beliau turut melancarkan terbitan Al-Quran Wakaf Ibtidak bertajwid. Karnival tersebut bertujuan memperingati perjuangan Rasulullah SAW menanamkan kecintaan terhadap baginda dalam kalangan masyarakat Islam dan mempamerkan produk-produk Islam. Antara acara menarik diadakan sepanjang karnival itu termasuklah pameran dan jualan produk Islamik, sukan sunnah Nabi seperti memanah dan berkuda dan bazar jualan. Manakala program kerohanian pula diisi dengan qiyamul lail, solat duha dan ceramah yang menampilkan penceramah dan selebriti serta persembahan qasidah. Sesungguhnya, karnival ini mampu mendidik masyarakat supaya mendekatkan diri kepada institusi masjid. Seterusnya, dapat memartabatkan perkembangan dunia Islam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Astaghfirullah,
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Ya Tuhanku, ku taubat padamu. Ya Tuhanku, limpahkan rahmat-Mu. Ya Tuhanku, kurniakan redha-Mu. Ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami memantau siaran 24 jam IKIM 7 hari seminggu. Waktu ini bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Perkongsian kita 3 jam insya-Allah. Bersama-sama kita manfaatkan hari Rabu kita yang positif ini insya-Allah. Hari ini 19 Januari 2022. Terima kasih kepada rakan-rakan Warna Pagi
pagi sebentar tadi bersama dengan Sufian Amrin dan juga Lukman untuk perkongsian Warna Pagi. Terima kasih pada mereka dan juga penerbit mereka, Puan Haji Mazrina Ismail. Baiklah, untuk rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama dengan kami kerana selepas ini menerusi aspirasi 10.1 bakal kita mulakan bersama dengan sahabat-sahabat. Kita nak dengar hari ni agak-agak apa pula perkongsian soalan daripada Kelvin yang bakal kita tanyakan kepada yang berusaha Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan ataupun Dr. HD. Dr. HD ada jawapan insya-Allah untuk soalan-soalan yang diajukan oleh Kelvin. Dan juga untuk anda rakan pendengar, kita nak sambil belajar daripada rancangan Kelvin bertanya ini adalah bagaimana sebenarnya kita nak belajar untuk berdakwah. Kadang-kadang kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang belum Islam dan mereka ada banyak persoalan yang mereka ajukan kepada kita. Kadang-kadang kita pun tak tahu nak jawab macam mana kan. InsyaAllah kita akan kongsikan juga kalau anda ada soalan-soalan yang ingin diajukan ataupun ada sebelum ini sahabat-sahabat yang bukan Islam anda keliru dan bagaimana cara nak menjawab, anda boleh juga ajukan soalan-soalan anda itu ketika kita live nanti menerusi Kelvin bertanya di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Saya ulangi 0112900404. Saya ini sebelum kita nak bersama dengan Kelvin bertanya, kita ada Isteri Solehah bersama dengan Ikhwan Fatana. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Isteri soleha selayaknya Clara, untukmu jelitawa yang menjadi rebutan. Isteri soleha, budimu mempesona, menawannya bicara, dicemburui semua. Demi menjaga agama, teguh kau bertahan iman dan takwa. Kau isteri soleha yang dinanti dengan beribadi seindah bidadari. Kau rela berbakti taat pada suami, kasihmu tak pernah kan berbelah bagi. Kau isteri soleha yang dinanti, alammu dipuji, dijulang dihormati, cintamu sejati, ikhlas demi ilahi, kaulah permaisuri. Tulus bersama cinta setiamu hingga habis usia. Kau wanita yang ku inginkan untuk ke syurga. Kau isteri soleha yang dinanti dengan beribadi seindah bidadari. Kau rela berbakti taat pada suami, kasihmu tak pernah kan berbelah bagi. Kau isteri soleha yang dinanti, akhlakmu dipuji, dijulang dihormati, cintamu sejati, ikhlas demi ilahi, kaulah permaisuri. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan
Kelvin bertanya untuk bersama dengan sahabat-sahabat dan telah pun bersedia di hujung talian untuk menjawab soalan-soalan daripada Kelvin. Kita ada di hujung talian tak lain tak bukan Dr. HD ataupun Yang Mursha Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Doktor kerana sudi untuk bersama dengan rakan pendengar sekali lagi, dan kali ini kita kongsikan secara live perkongsian kita. Jadi untuk anda sahabat pendengar, sambil-sambil anda dengarkan jawapan yang bakal Doktor berikan untuk menjawab soalan Kelvin. Sambil-sambil itu juga anda boleh ajukan soalan-soalan anda, insya-Allah untuk sama-sama nantinya kita akan beri peluang juga untuk anda tanya terus pada Dr. HD untuk Dr. HD jawabkan soalan-soalan anda. Cumanya hari ini kita akan bersama dengan Dr. HD dengan soalan daripada Kelvin. Doktor, sebelum kepada jawapan, mesti ada soalan kan Doktor kan? Nama pun Kelvin bertanya. Jadi hari ini soalan Kelvin, jom sama-sama kita dengarkan apa persoalan Kelvin hari ini. Hai Kelvin. Hai. Hai, sihat ke hari ini Kelvin? Hai. Jumpa lagi. Tak ke mana-mana yang kita hari ni? Sebab apa? Sebab Kelvin suka mengembara. Kelvin ada banyak negara Kelvin pernah pergi kan. Jadi berkaitan dengan kembara juga. Hari ni Kelvin, pertanyaan Kelvin pun berkaitan dengan pengembaraan. Jadi apakah persoalan Kelvin hari ni? Silakan Kelvin. Okey, macam dulu saya pernah bawa kawan saya ke Jepun. Jadi okeylah, kawan saya kawan Melayu juga. So kalau kita sebagai orang di Malaysia ni selalunya concern untuk orang Melayu sembahyang 5 kali sehari. Betul. Tapi bila kawan saya ikut saya ke Japan, dia jadi macam, dia ada bagi tahu ada waktu yang tertentu boleh slot dengan waktu sembahyang yang tertentu. So dia tak perlu ikut 5 waktu tu. Ataupun macam mana DJ boleh explain, terangkan. Terima kasih banyak Kelvin untuk soalan. Bertemu lagi lain masa, insyaAllah. Bye. Bye. Itu dia soalan daripada Kelvin, Doktor. Kan, bila cakap tentang solat, pergi musafir ataupun pergi ke luar negara, tiba-tiba kawan yang beragama Islam tak solat 5 waktu. Ikut waktu, Doktor. Jadinya mungkin Doktor ada jawapan untuk persoalan tersebut. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kepada kita peluang, Allah berikan kepada kita ruang untuk kita sentiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur kita masih lagi menjadi hamba Allah yang bertakwa, sentiasa tingkatkan iman kita, insya-Allah. Moga-moga hari ini mendapat kebaikan, limpah rahmat, kasih sayang daripada Allah. Terima kasih kepada Yati, khusus kepada Kelvin yang sentiasa bertanya dengan soalan-soalan yang cukup menarik. Dan semestinya sidang pendengar yang mahukan jawapan kenapa diberikan kelonggaran apabila seseorang itu bermusafir ataupun dia boleh menjamakkan solat, kemudian adakah dia meninggalkan solat. Ini semua persoalan-persoalan yang sememangnya kita sebagai umat Islam wajib mengetahuinya, dan kepada mereka yang bukan Islam perlu tahu dan perlu mengetahui mengenai tentang keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tetapi Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita nak syarahkan tentang solat jamak, qasar dan sebagainya, kita nak mulakan dengan hubungan kita dengan Allah. Maknanya Islam sentiasa mementingkan hubungan dengan Yang Maha Pencipta. Kalau hubungan kita dengan manusia mungkin ada keterbatasan. Kan kita ialah kalau di tempat kerja mungkin di tempat kerja, kalau di rumah mungkin dengan ahli keluarga. Jadi itu sesama manusia. Bila kita menyebutkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sentiasa. Sebab apa? Sebab dia yang Maha Pencipta, dia Maha Agung, kepadanya kita berserah. Dan disebabkan itulah antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala antaranya adalah dengan kita mendirikan solat. Itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Nabi SAW sebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, maknanya kata Nabi, apabila kita ni waktu yang paling kita rapat hubungan kita dengan Allah adalah ketika mana kita sujud. Kan? Tidak ada yang paling hampir antara hamba dengan Tuhannya melainkan dalam waktu sujud, kata Nabi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim.
Kemudian kata Nabi, fa'akthirud doa, maka hendaklah kamu memperbanyakkan doa. Bila seseorang itu bermusafir ataupun dia travel macam Kelvin, dia buat travel dan sebagainya. Jadi dia tengok kadang-kadang mereka ni dah disuruh untuk solat 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tapi bila travel, ada solat yang di skip. Dia kata tak solat. Contohnya Zuhur tak semayang, Asar baru semayang, ataupun Asar kejap lagi tak semayang. Adakah mereka ni tidak melakukan solat? Maka kita kena faham bahawa di dalam Islam, yang mana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 103, yang ni asas. Firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang Allah tetapkan, yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman mengenai tentang waktunya. Waktunya semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Bila waktu subuh, bila waktu zuhur, bila waktu asar, bila waktu maghrib, bila waktu isyak. Itu asasnya. Maknanya kita dah ketahui tentang waktu-waktu solat. Dan orang yang meninggalkan solat, tadi waktu kita dah tahu, kan? Kemudian orang yang meninggalkan solat, Allah sebut dalam surah Al-Mudassir ayat 42 hingga 43. Ini ancaman orang yang sengaja meninggalkan solat. Ketika mana Allah sebutkan dalam surah Al-Mudassir, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ketika mana mereka ni dicampakkan di dalam neraka yang disebutkan neraka Saqar, neraka yang sangat panas, yang sangat dahsyat, dan ditanya sebab apa dicampakkan ke dalam neraka ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami tidak mendirikan solat. Sebab tu solat ni sangat penting. Hatta sehinggakan sekiranya orang tu travel, sehinggakan kalau sekiranya orang tu sakit, solat takkan pernah putus. Kalau ibadah yang lain, contoh Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ibadah contohnya musim haji, sekiranya kita tak berkemampuan, macam tahun lepas pandemik COVID tak mampu nak pergi, maka gugurlah kefarduan haji tu, ataupun tak mampu daripada segi kesihatan. Begitu juga dengan puasa, kan? Kita sekiranya kita tak mampu puasa, ada keuzuran, maka digugurkan, boleh diganti pada hari lain. Begitu juga mereka yang tak mampu nak keluarkan zakat. Tetapi ibadah solat kita kena buat dalam apa jua keadaan. Sekiranya tak mampu nak berdiri, dia boleh duduk. Ustaz, duduk pun tak boleh Ustaz. Ya Allah Ustaz, saya tak mampu nak duduk. Tak apa, boleh berbaring. Solat dalam keadaan baring. Ustaz, baring pun tak boleh Ustaz, rasa macam susah nak angkat. Tak apa, jangan risau. Boleh menggunakan mata. Allahu Akbar. Tak boleh bergerak tangan, tak boleh nak gerakkan kepala, mata saja bergerak. Kan? Bila takbir, Allahu Akbar, besarkan sikit mata. Kan? Rukuk, kecilkan sikit mata. Isyarat menggunakan mata. Ustaz, mata pun tak boleh nak bergerak Ustaz. Ni kritikal sangat ni. Tak apa, boleh lagi. Menggunakan hati. Isyarat dengan menggunakan hati. Dia kata, Ustaz, hati pun tak boleh Ustaz. Hati kalau tak boleh, tu tandanya mati. Dah hati dah tak boleh. Kan? Dia paling mudah adalah menggunakan hati. Jadi Islam memberikan kelonggaran. Disebabkan apa? Disebabkan Allah sebut di dalam surah Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan kepayahan dalam perkara agama. Allah nak meringankan kita. Allah nak memudahkan kita. Itu indahnya Islam, sehingga Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul us. Sesungguhnya Allah ni menghendaki kemudahan kepada kamu. Dan Allah tidak mahu kehendak kepada kamu, ke atas kamu, untuk menanggung kesukaran, kesulitan. Itulah rahmatnya Allah, itulah hebatnya Allah. Allah berikan kepada kita kelonggaran. Antara kelonggarannya Kelvin,
sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kelonggarannya adalah dengan kita menjamakkan solat. Apa maksud jamak, Ustaz? Jamak itu maksudnya perkataan Arab ni jamak. Perkataan bahasa Melayu iaitu menghimpunkan solat. Ada solat-solat yang tertentu saja yang boleh dihimpunkan. Iaitu antara solat-solat yang boleh dihimpunkan secara ringkasnya Yati dan sidang pendengar, iaitu solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jadi kita nak menghimpunkan. Itu cara yang dibenarkan dalam syarak. Tak bolehlah jamak daripada subuh sampai ke Isyak. Tak boleh. Dia mestilah solat yang mana disebutkan, yang diberikan keizinan, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Itu dibenarkan. Sebab apa? Diberikan kelonggaran. Yang ringkas-ringkas tu, yang daripada 4 jadi 2 tu, itu namanya apa pula? Ada timbul persoalan. Namanya qasar. Bila kita sebut jamak ini iaitu kita menghimpunkan. Tak semestinya kita bermusafir, tak semestinya kita travel, kita boleh jamak. Contohnya yang tadi kita nak solat Zuhur, Asar, sama ada Zuhur dengan Asar ataupun Maghrib dengan Isyak, tanpa kita bermusafir, boleh, tak ada masalah. Contohnya abang-abang polis yang terpaksa jaga sempadan, kan? Ataupun doktor tengah nak buat pembedahan ataupun yang sekarang ni pandemik COVID kena pakai PPE lama, nak kena jaga dan sebagainya, mereka sukar untuk nak keluar untuk solat kerana virus. Kemudian abang-abang yang jaga polis dan sebagainya, perkara ini dibenarkan dalam Islam untuk menjamakkan tanpa bermusafir. Adapun bila bermusafir, yang mana diringkaskan, disenangkan adalah dengan kita mengqasarkan. Qasar maksudnya memendekkan. Solat yang boleh, yang 4 jadi 2 rakaat. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 2 tetap 2. Tak boleh 2 tinggal kosong. 3 tetap 3. Yang 4 saja dibenarkan. Jadi, secara kesimpulannya, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, jamak tak semestinya kita bermusafir. Itu kena kita faham betul-betul. Abang-abang polis yang jaga trafik mungkin terpaksa jaga, tak boleh nak meninggalkan, ataupun pembedahan tak boleh nak meninggalkan. Dewan pembedahan mungkin sampai 10 jam kadang-kadang, dia tengah-tengah belah jantung contohnya lah, kan, tengah operation belah-belah jantung, tunjuk keimanan dia hebat. Dia kata, saya stop dulu solat Zuhur. Mati orang kawan tu. Jadi, dia boleh menjamakkan. Tak semestinya dia bermusafir. Adapun orang yang bermusafir, dia boleh qasarkan, pendekkan, dan dia boleh menjamakkan. Maksudnya menghimpunkan solat itu tadi dan memendekkan solat tadi, yang mana 4 menjadi 2. Sebab itulah Islam memberikan kemudahan. Disebabkan apa? Disebabkan bila travel, kita kena tahu bahawa kita pergi ke tempat orang, kita tak tahu keadaan macam mana, surau tu dekat mana, masjid dekat mana, kemudian kita ada tentative program. Itu indahnya Islam, dia meringankan. Nanti kejap lagi Ustaz akan kongsikan satu cerita yang sangat menarik yang berlaku ke atas diri Ustaz sendiri apabila orang tegur, orang tanya tentang solat jamak qasar. Kita akan dapatkan jawapan tu lepas kita berhenti rehat seketika, kan Ustaz. Dan juga adalah sahabat kita ni Ustaz di Facebook IKIM dan juga di YouTube, dia bertanya berkenaan dengan bagaimana pula kalau ada sahabat yang bertanya kenapa dalam Islam orang dah tua, dah tak larat pun kena solat. InsyaAllah doktor pun akan jawabkan kenapa. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Sebab itu antara persoalan sahabat yang belum Islam kepada sahabat kita yang Islam. Tak tahu macam nak jawab Ustaz, kan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Arham Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari
Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Kelvin tanya soalan dan akan dijawab oleh yang berusaha Dr. Nur Muhammad Hadi yang bukan ataupun Dr. HD kan, untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dan kat ujung talian kita, sebelum kita nak sambung lagi Doktor, kita nak recap sikit apa persoalan Kelvin pada hari ini Doktor. Okey, macam dulu saya pernah bawa kawan saya ke Jepun. Jadi, okeylah, kawan saya, kawan Melayu juga. So, kalau kita sebagai orang di Malaysia ni, selalunya concern untuk orang Melayu, sembahyang 5 kali sehari. Betul. Tapi bila kawan saya ikut saya ke Japan, dia jadi macam, dia ada bagi tahu ada waktu yang tertentu boleh slot dengan waktu sembahyang yang tertentu. So, dia tak perlu ikut 5 waktu tu. Ataupun macam mana DJ boleh explain, terangkan. Okey, macam Itu dia tadi Doktor. Sekali lagi kita ajukan soalan Kelvin. Bukan apa. Sebab kadang-kadang macam ni baru kita fahamkan Doktor. Kadang-kadang bila kita berjalan sebagainya, waktu solat maknanya bukan sekadar adab yang orang lihat. Waktu kita beribadah pun orang lihat Doktor kan. Sampai orang perasan. Kat negara kita buat 5 waktu satu hari sekali, sehari semalam. Tapi bila kita bermusafir, kenapa perlu kita ada yang solat tak solat dan sebagainya. Tadi Doktor dah jawabkan sebahagian besar daripada persoalan Kelvin. Dan Kelvin tanya juga Doktor. Secara personal tadi tanya juga, dia mesej kepada saya kata, apa yang dimasukkan musafir tu Doktor? Tak faham tentang musafir juga. Silakan Doktor jawapan. Baik, terima kasih kepada Kelvin yang sentiasa alert, yang sentiasa nak bertanya dan mengetahui, dan kepada Yati sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak persoalan-persoalan yang timbul bila kita sebut tentang bermusafir. Apa maksudnya bermusafir? Mesti dia ada syarat-syaratnya.
Bila kita nak disebutkan, nak meringkaskan, Ustaz suka menggunakan istilah yang mudah kita faham, iaitu memendekkan solat. Maknanya daripada 4 rakaat menjadi 2 dan menghimpunkan solat. Maksudnya Zuhur tadi kita tak solat, kita bawa kepada Asar. Zuhur tadi kita bawa, bukan tinggalkan terus. Maksudnya Zuhur bawa ke Asar ataupun Asar bawa ke Zuhur. Solat pada waktu Zuhur. Jadi waktu Asar tu kita dah tak perlu solat sebab kita dah bawa pergi ke waktu Zuhur, ataupun Zuhur dah bawa pergi ke waktu Asar. Baik. Secara ringkas, bila kita sebut bermusafir, kan kita nak memendekkan solat 4 menjadi 2, dia mesti ada syarat dia. Yang pertama syarat dia mesti melebihi 82 km. 2 marhalah disebut dalam istilah bahasa Arab, 2 marhalah. Secara ringkas 82 km. Maknanya daripada Kuala Lumpur nak pergi Melaka. Kan contohnya Yati nak pergi drive pergi Melaka. Contohlah lebih daripada 82 km, maka syarat pertama lulus. Boleh. Syarat kedua, pergi bukan tujuan maksiat. Kan pergi saja nak pergi buat maksiat, itu tidak dibenarkan. Mestilah tujuannya adalah untuk kebaikan, baru boleh. Itu disebutkan oleh. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, syarat dia ada beberapa syarat, tapi secara keseluruhan ringkas kata ulama, syarat pertama mesti 82 km. Yang kedua, jangan buat maksiat. Yang ketiga, mesti ada tujuan. Dia tak boleh, kan Yati, kadang-kadang ada orang dia jenis bawa kereta yang tak ada tujuan. Suka-suka bukan jalan. Tak ada bukan tak ada tujuan hidup. Dia suka-suka jalan, pusing. Dah 82, boleh tak jamak? Hukumnya tak boleh. Dia mesti daripada satu tempat ke satu tempat itu mesti dia tujuan, dia ada tujuan. Maksudnya dia daripada titik A ke titik B dan tujuan dia ada, maka dibenarkan. Kalau dia pusing jalan, tak tahu pergi masuk mana lorong semua, tengok dah 82 km, dah boleh jamak, maka tak boleh sebab tidak ada tujuan. 3 syarat itu jika sekiranya dipenuhi, maka ia dikira musafir. Maksudnya barulah kita bermusafir, barulah di sana ada kelonggaran yang dibenarkan dalam syarak. Baik, tadi Ustaz ada berhenti, Ustaz kata nak bagi tahu satu kisah. Dan ia bertepatan juga, Yati, bila Ustaz tengok tadi dekat FB, ada juga orang tanya. Kan dia tanya, boleh tak saya tak nak buat jamak qasar, saya nak solat tamam, disebut solat 4 rakaat sempurna pada waktunya. Boleh ataupun tidak? Dengar kisah yang berlaku atas Ustaz ini, insya-Allah semoga kisah ini kita akan nampak apa yang disebutkan nanti oleh Nabi SAW. Baik. Satu hari ada seorang laki-laki datang, dia tanya Ustaz. Ni Ustaz sendiri, kisah betul ni. Reality punya kisah. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz musafir, bila bermusafir yang syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, Ustaz buat tak jamak dan qasar? Kita, bila kita tahu ia adalah satu kelonggaran, kemudahan yang Allah bagi, kita akan buat. Saya kata, Ustaz buat. Tiba-tiba laki-laki tu kata apa? Ustaz, iman Ustaz lemah. Terkejut Ustaz, iman lemah. Astaghfirullah. Mengucap panjang itu. Astaghfirullahalazim. Sebab apa iman saya lemah? Ustaz, kita ni sebagai orang Islam, bila mana saja waktu dah masuk, kita cari masjid, kita pergi masjid, kita kena solat. Kan? Di mana saja, tak kiralah bermusafir ke, kita kena sahut panggilan Allah. Ustaz kata, Alhamdulillah, mantap iman kamu. Ustaz pun taklah kita nak berdebat. Buat apa kita nak berdebat? Kan? Sebab ia adalah pandangan. Jadi ada pandangan. Jadi Ustaz pun tak apalah, selesailah di situ. Kemudian sebulan selepas tu Ustaz jumpa orang yang sama. Dia tanya sama soalan. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz bermusafir, Ustaz buat tak jamak qasar? Dalam hati Ustaz ada bisikan. Dia kata, mesti nak kata iman aku lemah lagi dia. Kan sebab tadi dia kata iman Ustaz lemah. Tapi kita konsisten dengan jawapan. Sebab apa yang kita buat tu tak salah. Ustaz pun kata, Alhamdulillah, saya buat jamak dan qasar. Dia pun cakap dekat Ustaz, Ustaz, boleh tak Ustaz ajarkan saya macam mana buat jamak dan qasar? Waktu tu baru Ustaz cakap, kenapa iman kamu dah lemah ke? Dia kata, bukan Ustaz, rupanya susah Ustaz nak pergi, nak cari masjid. Ustaz kata, itulah berdasarkan hadis Nabi SAW.
ketika mana dibenarkan untuk jamak qasar, faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatuhu. Jamak ni, bila kita sebut jamak qasar ini, kata Nabi apa? Ia adalah sedekah yang diberikan Allah. Allah beri kepada kita sedekah kepada kita ni semua, maka terimalah pemberian Allah. Bila Allah bagi kepada kita satu kelonggaran, sebab apa kita nak payahkan diri kita? Sebab apa kita nak sulitkan diri kita? Kita kan bermusafir. Ustaz, musafir dulu dengan sekarang beza. Dulu naik unta, sekarang naik kereta. Kan beza. Kereta ada aircon, duduk, boleh berhenti R&R, boleh makan. Ia tak dikira sebegitu. Hebatnya Islam, Islam tak kira kalau naik unta baru dikira musafir. Kalau jalan kaki baru dikira musafir. Tidak. Apabila cukup syarat, naik kereta ke, naik kapal terbang ke, naik kapal selam ke, tidak jadi masalah. Boleh ambil kelonggaran yang dibenarkan dalam Islam. Itu indahnya Islam, Kelvin. Itu hebatnya Islam. Sebab Islam ni nak memudahkan kita. Dia tak nak kita meninggalkan solat. Sebab kalau kita bermusafir, kita kalut. Kan? Sana nak pergi, sana nak melawat, sini nak pergi. Jadi Islam berikan kelonggaran. Disebutkan dalam hadis tadi, maka kelonggaran itu kita ambil dan kita meringkaskan solat tadi daripada 4 menjadi 2 dan kita boleh menjamakkan solat, iaitu menghimpunkan solat daripada solat zuhur bawa waktu ke asar, ataupun asar bawa waktu ke zuhur, begitu juga maghrib bawa ke isyak, ataupun isyak, waktu isyak tu solat isyak kita bawa ke maghrib, yang dinamakan, ada nama jamak takdim, ada dinamakan jamak takhir. Itu perbahasan yang panjang. Yang paling penting kita faham secara asasnya, Islam nak memudahkan kita dan kita jangan payahkan benda yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, betapalah sayangnya Allah pada hamba-Nya, kan Ustaz, Doktor. Dan Doktor, kita ada juga soalan daripada sahabat kita ni. Sebab tadi Doktor kata jamak dan juga untuk menjamakkan solat tak semestinya kita musafir sahaja. Sebab ada sahabat kita ni bertanyakan soalan di WhatsApp IKIM, kata daripada Puan Aziz. Puan Z tanya, kalau ibu sakit terlantar dan sangat uzur, boleh ke dia solat jamak dan qasar, Doktor? Baik, bila kita sebut bila sakit, boleh tak dia qasar? Qasar hanya khusus untuk orang bermusafir saja. Ustaz ulang sekali lagi supaya kita faham betul-betul. Qasar iaitu memendekkan solat 4 menjadi 2 hanya untuk orang bermusafir sahaja, yang cukup syarat-syaratnya tadi. Adapun jamak iaitu menghimpunkan solat Zuhur, asar, asar ke zuhur, sama ada kita buat zuhur ke asar, asar ke zuhur, ataupun maghrib ke isyak, isyak ke maghrib, maka dia dibenarkan. Kerana di dalam sebuah hadis Nabi SAW, kan, itu tak bermusafir pun tak apa. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai di dalam sunannya, bahawa jama'a Rasulullah SAW az-zuhur wal asr wa bainal maghrib wal isya' bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Iaitu Nabi menghimpunkan solat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya' di Madinah tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Maksudnya kalau hujan dan takut ni boleh dijamakkan, tapi ni tidak ada. Takut pun tak ada musuh yang nak serang, ataupun waktu tu hujan, tidak ada masalah. Kemudian mereka tanya kepada Ibni Abbas, wahai Ibnu Abbas, sebab apa Nabi jamakkan? Maka kata Nabi SAW, kata Imam Ibnu Abbas, qala arada an la yuhrija ummatahu. Kata Imam Ibnu Abbas, baginda tidak mahu menyusahkan umatnya. Maknanya kalau kita nak menghimpunkan, boleh sekiranya kita ada keuzuran. Contoh tadi, kalau sekiranya sakit. Dalam mazhab Syafi'i ada pandangan yang mengatakan sakit tak boleh jamak. Sebab apa? Sebab dia tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Kalau dia tak boleh duduk, dia boleh berbaring. Kalau dia tak boleh berbaring, tadi kita kata menggunakan mata. Maknanya dia boleh solat dengan keadaan yang dia rasa dia mampu. Tapi pandangan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan kalau sekiranya seseorang itu sakit yang sukar untuk dia uruskan, contohnya dia kena orang wudukkan dia lumpuh,
orang kena wudukkan dia, kena tukar pampers dia, dia sukar untuk nak diuruskan, maka waktu itu kata ulama dia boleh menjamakkan solat tanpa qasar. Qasar hanya bermusafir. Mengimpunkan solat tadi, maka hukumnya dibenarkan bagi orang yang sakit pada pandangan Imam Nawawi, iaitu imam di dalam mazhab Syafi'i juga. Maka kita yang menghakimi diri kita, boleh ke kita solat pada waktu? Kalau sekiranya kita boleh, maka silakan. Tak boleh, di sana ada ruang. Contohnya ada orang kadang-kadang Yati sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah serta Kelvin yang sentiasa bertanya, ada orang dia buat dialisis. Kan? Dan dia memerlukan waktu yang panjang. Kadang-kadang orang yang tak kena sakit ni dia boleh condemn orang lain. Dia kata apalah iman lemah contoh. Ataupun apalah tak nak solat pada waktu, bukan buat apa pun. Dia tak tahu macam mana orang yang sakit kena dialisis ni. Kan kena masukkan, kemudian kena nak tukar, nak kena duduk, nak kena berehat letih. Jadi kata para alim ulama, sekiranya dia boleh solat pada waktu sebelum dia nak buat dialisis itu, maka dia solatlah dahulu. Tetapi mungkin kadang-kadang dia mengambil waktu sebelum zuhur, nak dekat habis zuhur, asar tu, jadi macam mana dia nak buat? Maka kata ulama, dia boleh menjamakkan solat itu tadi. Dia mesti kena niat di awal waktu zuhur untuk membawa zuhur ke asar. Masya Allah, terima kasih banyak doktor untuk pencerahan. Dan kita ada satu lagi soalan doktor daripada sahabat kita di Facebook IKIM, daripada Syah Sukarullah. Kata, Assalamualaikum Ustaz, kata bolehkah sahabat kita ni seorang pemandu e-hailing yang memandu memang lebih 82 km dengan niat mencari rezeki, jamak dan kasar walaupun hanya berpusing sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Maksudnya dia mengikut kilometer tu doktor. Baik, yang ni memang ramai yang bertanya. Dia ada tujuan dia mencari rezeki, maka boleh ataupun tidak. Daripada satu titik ke satu titik, mana daripada titik A senang kita sebut ke titik B ni mesti 82. Dia tak boleh pusing-pusing di situ 82 km. Dia mesti daripada A ke B ni jarak dia 82. Dia tak boleh pusing Kuala Lumpur, pusing kebiasaan. Of course kita kalau dah bawa teksi dan sebagainya lebih daripada 82. Jadi hukumnya tidak dibenarkan dia mengqasarkan solat dan menjamakkan solat. Disebabkan apa? Disebabkan syarat dia tadi, dia mesti titik A nak ke titik B itu perjalanan dia 82 km. Itu yang disebutkan, perjalanan dia tu mesti 82 km barulah dibenarkan, dikira dia sebagai bermusafir. Jika sekiranya tidak, tak boleh. Kadang-kadang ada orang dia naik contohnya Cameron Highland, kan dia pergi pusing kat Cameron Highland, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit, mestilah lebih 82. Boleh tak? Jadi tak boleh. Dia mesti titik A ke B. Macam contohnya KL ke Melaka, baru dibenarkan 82 km. Baik doktor, seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM doktor berkenaan dengan solat ketika musafir. Kata bagaimana dengan solat Jumaat ketika musafir? Sebab sahabat kita ni keliru, adakah bertolak sebelum ataupun selepas fajar tentang solat Jumaat doktor? Baik, yang ni juga soalan yang memang favourite orang kita. Masya Allah, dia sangat suka tanya, Ustaz, saya dengar kan soalan dia, kalau kita keluar selepas daripada subuh, maka kita kena solat Jumaat. Jadi macam mana Ustaz? Nak keluar sebelum subuh, kadang-kadang flight dia pukul 12. Takkan nak tunggu dekat orang kata lapangan terbang tu berapa jam Ustaz? Jadi jawapannya, sekiranya kita boleh mengendalikan kenderaan itu sendiri. Maksudnya kita boleh kendalikan dia. Kan? Kendalikan dia maksudnya kita boleh berhenti, kita boleh nak pergi mana. Maksudnya bukan kita naik kenderaan awam. Kenderaan kita sendiri, sekiranya di dalam mazhab Syafi'i, dia keluar selepas daripada subuh, maka dia kena buat Jumaat. Tapi sekiranya sebelum subuh dia keluar, maka Jumaat tidak ada ke atasnya. Tapi di sana juga, ada juga pandangan ulama, walaupun dia keluar selepas daripada subuh, di sana ada juga pandangan, kalau memang dia terlampau padat sangat jadual waktunya, maka di sana ada kelonggaran yang dibenarkan kerana dia dah dikira sebagai bermusafir. Jadi orang yang naik kenderaan sendiri tak apa, tak ada masalah. Yang naik kenderaan awam,
flight dia pukul 1 tengah hari ataupun pukul 12 tengah hari, dia keluar mestilah lepas daripada subuh. Bukan Jumaat, maafkan Ustaz tadi, subuh. Selepas daripada subuh mesti dia keluar. Jadi sekiranya selepas daripada subuh dia keluar dan dia naik kenderaan awam yang tak boleh dikontrol, maka Jumaat gugur ke atasnya. Disebabkan apa? Dia memang tak boleh nak kontrol waktu itu, dan memang waktu itu walaupun pukul 2, kalau dia pergi solat Jumaat takut terlambat dan sebagainya, menyukarkan dia, maka waktu itu dia tergugur atasnya Jumaat. Tapi yang sendiri punya kereta, sekiranya dia keluar selepas daripada subuh, Jumaat ada. Sekiranya sebelum daripada subuh, Jumaat digugurkan katanya, bukan maksud tak perlu solat Jumaat. Zuhur itu tadi boleh dibawa kepada waktu asar ataupun asar dibawa kepada waktu zuhur, seperti mana yang kita sebut tadi, mengimpunkan solat dan qasarkan, memendekkan solat. Masya Allah, tengok tu. Daripada soalan Kelvin tadi je, dah banyak lagi soalan-soalan lain timbul daripada sahabat-sahabat kita. Kita raikan satu soalan, Doktor, soalan terakhir dah saya kira untuk perkongsian kita pada kali ini. Daripada sahabat kita, Muhammad Aizat Syahbudin, kata jika sahabat kita ni solat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru bermusafir pada waktu asar, bagaimana nak menghimpunkan solat tu, Doktor? Ataupun kalau macam solat maghrib dengan isyak tu, macam mana caranya? Mungkin ada cara-cara tertentu, Doktor. Baik, Ustaz nak fahamkan soalan dia dulu. Dia kata, jika saya solat zuhur terlebih dahulu, kemudian bermusafir pada waktu asar. Baik, jadi macam mana dia nak menghimpun? Dia dah solat zuhur. Jadi asar tu macam mana dia nak bermusafir? Jadi, tadi ada juga satu soalan. Dia kata, Ustaz, kalau saya nak semayang lengkap, saya tak nak jamak, saya tak nak qasar, boleh ataupun tidak? Maka kata ulama' boleh. Tak ada masalah. Dia tak nak ambil kelonggaran yang Allah bagi pun tidak jadi masalah. Dia boleh. Tetapi lebih baik terima dia pemberian daripada Allah. Adapun orang yang sekiranya dia belum bermusafir, yang ni kena dengar betul-betul. Sekiranya dia belum bermusafir, dah masuk waktu zuhur, dia kat rumah lagi, maka dia kena solat zuhur di rumah. Kan? Kalau surau-surau lah, masjid-masjid lah, dia kena semayang di tempat dia dahulu, kemudian dia keluar bermusafir. Bila dia dah bermusafir, masuk waktu asar, zuhur dah semayang, takkan dah semayang sekali lagi, maka dia boleh qasarkan sahaja solat asar. 4 menjadi 2 tanpa jamak. Jamak nak buat macam mana? Tak perlulah jamak sebab zuhur dia dah semayang. Kan dia dah semayang zuhur, buat apa nak ulang lagi? Jadi asar itu tadi, dia hanya buat qasar, memendekkan saja. 4 jadi 2. Saja aku solat asar, memendekkan 2 rakaat, pendek 2 rakaat, memendekkan dalam 2 rakaat, kerana Allah. Kerana musafir, kerana Allah Ta'ala. Jadi waktu itu dia boleh solat asar jadi 2 rakaat. Sebab tu indahnya Islam ini, apabila kita mengetahui tentang hukum hakam, kita nampak Islam itu, maka sungguh lapang dan sungguh mudah kita nak mengamalkan Islam di mana-mana saja kita berada. Masya Allah, itu tanda kasih sayang Allah pada kita semua kan, Doktor, kan? Masya Allah. Itulah maksudnya, tak semestinya kita nak kena jamak, kita qasar pun dah cukup dah kalau kita dah bermusafir. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab soalan Kelvin dan juga menjawab soalan-soalan sahabat-sahabat kita yang mengajukan soalan-soalan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900400. Dr. HD, kita sampai ke hujung, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Dr. HD, silakan. Baik, saya nak pesan pada diri saya, sidang pendengar, kepada Yati, kepada Kelvin yang sentiasa bertanya, kita apabila kita nak tahu, kita teruskan bertanya. Sebab apabila kita bertanya, kita akan faham tentang Islam dan akhirnya kita akan merasai tentang keindahan, kemudahan Islam itu sendiri. Kerana kita kena ingat, Islam bukanlah datang untuk membebankan manusia, tetapi Islam adalah untuk memudahkan urusan manusia di atas muka bumi, bukan saja hidup di atas muka bumi, tetapi akhirnya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz alu-alukan sebarang soalan, sama ada daripada Kelvin ataupun sidang pendengar, boleh masuk ke page sendiri Dr. HD, boleh bertanya, insya-Allah kita akan jawab, sama ada di saluran IKIM dan di mana-mana saja. Yang penting amalkan Islam, insya-Allah kita akan mendapat redha Allah. Sebab tu tagline Ustaz, biar perlahan asal berjalan. InsyaAllah, biar perlahan asal berjalan kan. Terima kasih banyak Dr. HD untuk perkongsian pada hari ini. Moga-moga kita semua dapat mensyukuri nikmat solat yang Allah berikan kepada kita. Bukan sekadar ia menjadi satu kebaikan untuk diri kita, tapi ia juga menjadi jalan suluh untuk orang lain faham tentang Islam, insyaAllah. Terima kasih banyak Doktor untuk perkongsian. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Satu kasinan abadi, ia datang dingin, dia yang satu. Dua sayang berpanjangan, membawa ke surga kasihnya ibu. Tiga lapar dan dahaga, rela berpayahan, setianya ayah. Empat mudah kau ketemu, berhati selalu, beza antara kasih dan kekasih. Satu kasinan abadi, ia datang dingin, dia yang satu. Dua sayang berpanjangan, membawa ke surga kasihnya ibu. Tiga lapar dan dahaga, rela berpayahan, setianya ayah. Empat mudah kau ketemu, berhati selalu, beza antara kasih dan kekasih.